Agenda bela rakyat, UMNO perlu amalkan dasar inklusif. Saya selalu sebut, UMNO mesti inklusif. UMNO jangan eksklusif. Kalau ada 60 kumpulan etnik, sub-etnik di Sabah ini, semuanya itu mesti menjadi sasaran tanggungjawab untuk dibela oleh parti UMNO kita. Zika, Malaysia pertingkat pemantauan di 2 pintu masuk utama di Johor Bahru. RM5.4 juta bangunkan Muat Bukit Senyum, realisasi Johor Bahru sebagai bandar kedua negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Ini N5 edisi Ahad 28 Ogos 2016. Seperti biasa, laporan negeri-negeri hari ini kami dahului dengan laporan dari Sabah bersama Anicia Dolus. Dari Selangor bersama Samsia Samsi. Laporan langsung negeri diteruskan ke Sarawak bersama dengan Abang Muasli Abang Abdul Samad. Dan akhir sekali ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Semuanya seketika nanti, teruskan kekal bersama N5. UMNO mesti terus mengamalkan dasar inklusif atau dasar terbuka sama ada sesama rakan politik dalam BN mahupun kepada rakyat secara keseluruhan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Presiden UMNO berkata, pendekatan itu dalam memastikan agenda membela rakyat dan membangunkan negara terus terlaksana. Memberi contoh situasi di Sabah, beliau berkata semua kumpulan etnik dan sub-etnik di negeri itu perlu menjadi sasaran tanggungjawab UMNO, BN dan kerajaan untuk memberi pembelaan. Saya selalu sebut, UMNO mesti inklusif. UMNO jangan eksklusif. UMNO mesti inklusif. Kalau ada 60 kumpulan etnik, sub-etnik di Sabah ini, semuanya itu mesti menjadi sasaran tanggungjawab untuk dibela oleh parti UMNO kita. Itulah kita bagi Mahkamah Adat Native Court di Sabah, saya sebagai Perdana Menteri bagi peruntukan. Menyelesaikan masalah tanah adat, saya bagi peruntukan. Dan banyak lagi. Supaya kita merasakan bahawa Malaysia ini kita punya. Malaysia ini milik kita. Tak kira siapa dia kita, tapi mesti ada perasaan. Perasaan kekitaannya. Beliau berucap merasmikan persidangan perwakilan UMNO Zon 1 di sini hari ini. UMNO Zon 1 meliputi bahagian Kudat, Kota Marudu, Kota Belud dan Tuaran. Turut hadir Ketua Menteri Sabah yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Musa Aman, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, Presiden Parti Bersatu Sabah Tan Sri Joseph Pairin Ketingan dan kesemua Ketua UMNO bahagian Zon 1. Datuk Seri Najib dalam pada itu turut menggesa ahli UMNO Sabah agar menghayati 4 prinsip perjuangan parti demi kelangsungan survival UMNO di negeri itu. Perkembangan lanjut dari Sabah kami bawakan langsung bersama rakan penyampai Anicia Dolus di studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan Anicia. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Hayati 4 prinsip perjuangan agar parti UMNO terus kukuh dan mantap dalam perjuangannya. Demikian antara amanat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Presiden UMNO kepada semua ahli UMNO di Sabah. Beliau menyatakannya ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Zon 1 membabikan UMNO bahagian Kudat, Kota Belud, Kota Marudu dan Tuaran di Dewan Tun Mustafa Kudat. UMNO dan Barisan Nasional sebagai penyatuan politik untuk rakyat Sabah. Kedua, saya nak sebut UMNO pertama, kedua UMNO bersama rakan-rakan menjadi penyatuan politikal, penyatuan di negeri Sabah.
Dan lepas itu kita mesti memperjuangkan yang ketiga, kepentingan semua kaum. Kita ni bukan parti komunal. Kita mesti merupakan parti yang inklusif. Keempat, kita mesti jaga keselamatan kita, kedaulatan Sabah ini. Kita mesti jaga, pertahankan. Sebab itulah saya beri perhatian yang cukup serius kepada soal keselamatan negeri Sabah ini. Datuk Seri Najib menegaskan dalam soal keselamatan tidak ada kompromi terhadap kedaulatan negeri Sabah. Kalau Presiden Duterte jumpa saya pun, saya tetap pertahankan kedaulatan Sabah. Beliau juga mahu pemimpin UMNO dan Barisan Nasional BN terus bekerja keras kerana rakyat mahu kebajikan mereka sentiasa diperjuangkan. Beliau juga yakin sekiranya semua pemimpin bersatu hati dan bekerja untuk rakyat, tidak mustahil kerusi yang dimenangi BN pada pilihan raya umum lalu akan bertambah hasil sokongan rakyat yang tidak berbelah bahagi. Rakyat perlu mensyukuri pengiktirafan dan keprihatinan Kerajaan Persekutuan dengan menterjemahkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada pucuk pimpinan negara. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah merangkap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, pelbagai peruntukan besar telah disalurkan bagi membolehkan Sabah terus membangun demi kesejahteraan rakyat. Inilah keprihatinan dan komitmen tinggi pemimpin nomor 1 negara kepada UMNO Sabah, rakyat dan negeri Sabah secara keseluruhannya. Ingin saya tegaskan buat sekian kalinya, inilah juga rahmat dan manfaat kita dalam kapal besar UMNO. Inilah hakikat yang harus kita syukuri. Datuk Musa berucap sempena majlis perasmian mesyuarat perwakilan UMNO Zon 1 iaitu Kudat, Kota Marudu, Kota Belud dan Tuaran di Dewan Tun Mustapa Kudat. Dalam pada itu, beliau telah berjumpa dengan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas bagi membincangkan mengenai peluang perjawatan penting di Petronas serta beberapa pengisian jawatan lain dalam projek amonia urea Sabah Samur di Sepitang dapat diberikan kepada anak watan Sabah. Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Kudat Datuk Bolkiah Haji Ismail dalam ucapannya berharap kerajaan dapat mempertimbangkan pembinaan sekolah menengah agama di daerah Kudat. Menurut Datuk Bolkiah, pembinaan sekolah menengah kebangsaan agama itu dapat meringankan beban ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak mereka belajar di luar daerah Kudat. Ketika ini, sekolah menengah agama yang terdekat adalah di daerah Kota Belud dan Ranau. Datuk Bolkiah turut meminta kerajaan mempertimbangkan permohonan UMNO bahagian Kudat agar pembinaan jalan Pitas Bonggol Telaga dapat direalisasikan. Pembinaan jalan berkenaan amat penting memandangkan ia menjadi laluan kepada 2 buah sekolah menengah dan 2 klinik kesihatan. Dalam pada itu, Datuk Bolkiah turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana terus membangunkan daerah Kudat. Ini termasuklah meletakkan Kota Belud, Kudat, Tuaran dan Kota Marudu dalam jajaran lebuh raya PEN Borneo. Susulan kejadian gempa bumi lemah di Ranau Jumaat lalu, sekumpulan guru kaunseling diarah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Ranau untuk menemui pelajar yang masih trauma, khususnya calon ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Menurut Pegawai PPD Ranau, Siti Hamni, hikmat kaunseling itu perlu bagi membantu para pelajar menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin. Dari segi bantuan emosi itu yang kita menekankan juga kepada sekolah-sekolah ini kerana peperiksaan UPSR akan berlangsung dalam 1-2 minggu lagi. Jadi kita minta kepada sekolah-sekolah, guru besar sekolah-sekolah melaporkan kepada pihak PPD sekiranya ada pelajar mereka yang trauma. Bercakap kepada RTM katanya, pihaknya turut merangka pelan perancangan bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk memindahkan para pelajar berkenaan ke sekolah lain sekiranya perlu. Dalam pada itu, satu latihan gegaran susulan akan diadakan minggu ini bagi memastikan setiap sekolah mengetahui prosedur operasi standard SOP apabila menghadapi situasi tersebut. Beberapa sekolah dilaporkan menghadapi kerosakan aset dan fasiliti dalam kejadian berkenaan. Antaranya SK Poring, SK Lohan,
SK Narawang, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bundu Tuhan dan SMK Kundasang. Sementara itu, Exco Pendidikan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun meminta pihak sekolah terlibat mengambil langkah segera melaporkan kejadian itu agar bantuan yang diperlukan dapat disegerakan. Apapun kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerosakan, saya harap senarai kerosakan itu dapat dikemukakan segera kepada Jabatan Pendidikan untuk tujuan penyelesaian. Jumaat lepas, gempa bumi lemah berukuran 4.0 pada skala Richter dikesan berlaku di Ranau pada pukul 9.39 pagi. Gegaran lemah turut dirasai di Kota Belud, Tamparuli, Tuaran, Kota Kinabalu dan Penampang. Baik, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nisia dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Baiklah, kita beralih ke perkembangan di Selangor. Laporan hari ini antara lain KPKT lulus peruntukan RM1 juta transformasi PPR Lembah Subang 1. Juga penduduk Kundang Anjur Pantahan mendesak kerajaan negeri segerakan naik taraf jambatan. Bersama Samsia Samsi untuk laporan penuh langsung dari studio berita RTM Selangor. Silakan Sam. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT hari ini meluluskan peruntukan kos sebanyak RM1 juta kepada projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1 bagi mentransformasi PPR berkenaan. Proses transformasi itu akan dilaksanakan dalam masa terdekat demi memastikan keselesaan penduduk di kawasan perumahan itu terjamin. Peruntukan tersebut melibatkan kemudahan asas seperti pembaikan penerapan semula jalan, penerapan kawasan meletak kenderaan, memasang penutup longkang dan landscape di sekeliling kawasan yang dijangka siap dalam masa 3 bulan. Menurut Menteri KPKT Tan Sri Noor Omar, selain peruntukan itu, pihaknya turut memperuntukkan sebanyak RM10 juta bagi transformasi jangka panjang termasuk pembaikan lift dan juga tempat meletak kenderaan secara bertingkat di PPR berkenaan. Kita akan uruskan sewa, maintenance dan semuanya lah. Kita akan ambil pengurusannya. Yang hari ini kita serah kepada kerajaan negeri seperti hari ini di MPPJ kita lihat cukup daif sekali. Mereka hanya tahu kutip sewa tetapi mereka tak ada ambil berat mengenai maintenance. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Karnival Gotong Royong Merdeka Raya yang dilaksanakan di PPR Lembah Subang 1. Kira-kira 2,000 penduduk menyertai aktiviti gotong royong yang merupakan fasa pertama bagi proses transformasi PPR berkenaan. Gotong royong itu turut dilaksanakan sempena sambutan Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Noor mempersoalkan tindakan kerajaan PKR Selangor yang melarang penyertaan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dalam Karnival Gotong Royong Merdeka Raya yang diadakan di PPR Lembah Subang 1 hari ini. Surat arahan terbabit dikeluarkan Esko Selangor Datuk Iskandar A. Samad kepada MBPJ. Menerusi surat yang bertarikh 26 Ogos itu, kerajaan negeri mendakwa PPR Lembah Subang 1 belum lagi diserahkan kepada KPKT kerana surat permohonan diterima pada 17 Ogos lalu. Maka sebarang program di PPR berkenaan oleh KPKT perlu mendapat kelulusan kerajaan negeri. Kesal dengan pendirian itu, Tan Sri Noor menyifatkan tindakan kerajaan negeri Selangor hanya mementingkan politik semata-mata tanpa menghiraukan keselesaan dan kebersihan kawasan perumahan PPR Lembah Subang 1. Saudara kita pada kerajaan negeri, kalau kami tak ada kelulusan pun, ini tanah kami, ini rumah kami. Apa hak kerajaan negeri untuk menghalang kami? Hanya hak mereka, kita beri hak kepada mereka untuk mengurus rumah yang kita buat di atas tanah kita. Kalau mereka tak reti nak mengurus, pulang balik harta kami. Lebih menyedihkan apabila kerajaan negeri turut menghasut penduduk PPR berkenaan membantah program gotong royong itu dengan membaling sepihan siling dari tingkat atas blok kediaman berkenaan sejak semalam. Apa yang berlaku daripada semalam, ada penduduk-penduduk yang tidak bertanggungjawab ini membaling daripada atas, dan pagi ini sebagai contoh
dia bagi mereka baling. Ini ialah akibatnya. Apabila kerajaan federal, parti lain memerintah, kerajaan negeri, parti lain yang memerintah, walaupun niat baik kerajaan federal untuk membantu penduduk di negeri Selangor, tapi kerajaan negeri Selangor tak mahu terima. Dalam perkembangan berasingan, penduduk di Kundang Rawang mendesak kerajaan PKR Selangor dan pihak bertanggungjawab menyegerakan naik taraf jambatan di kawasan mereka. Jambatan merentasi Sungai Kundang yang sempit dan berbahaya kepada pengguna jalan raya itu dilalui beribu kenderaan setiap hari kerana tiada pilihan lain. Justru penduduk menganjur bantahan mendesak kerajaan negeri mempercepat pelebaran jambatan tersebut bagi mengelak nyawa pengguna jalan raya terancam yang terpaksa bersabung nyawa setiap hari kerana terpaksa melalui jambatan sempit. Apa yang mengecewakan mereka, kerajaan PKR sering mendabik dada. Selangor mempunyai rizab duit melebihi 3 bilion ringgit, namun ironinya penduduk masih lagi menagih sebuah jambatan baharu untuk kesejahteraan kehidupan mereka. Sudah banyak kali saya nampak banyak kereta masuk dalam sungai ini. Okay? Dan yang penting jambatan ini perlu dipercepatkan. Okay? Kalau tidak, mungkin satu hari lagi banyak kemalangan. Sudah lama tunggu pun jambatan yang sama saja. Kerajaan negeri ada duit banyak, so apa yang nak cakap dengan kerajaan? Cuma minta mereka bagi peruntukan, lepas tu buat jambatan yang ni saja. Menteri Besar ikut maklumat, dia mengatakan kerajaan ada 3 bilion. Untuk buat apa? Adakah untuk buat simpanan? Tengok jabatan ni. Ini jabatan kolonial British. Dah berapa tahun? Sekarang pembangunan dekat kawasan ni, ada kilang, ada perumahan baru, penduduk dah ramai, kenderaan besar dah lalu. Sementara itu, Adun Kuang Datuk Abdul Syukur Idrus memberitahu beberapa aduan telah dibuat kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk membina atau menaik taraf jambatan berkenaan, termasuk pernah dibangkitkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN Selangor sebelum ini. Saya pun dah kemukakan beberapa kali dah. Khususnya dalam perbahasan di Dewan pun saya pernah dikemukakan, dan beberapa kali Dewan saya mengemukakan soalan bertulis kepada kerajaan, khususnya kepada Menteri Besar. Dan bagi saya sebenarnya tidak ada masalah untuk kerajaan negeri menyegerakan pembinaan jambatan ini. Ini bagi saya, kalau kerajaan negeri nak buat, ini kerajaan negeri sendiri mendapat peruntukan malis lebih daripada 500 juta setahun. Mengapa ianya tidak disegerakan? Padanya, kerajaan negeri perlu mengetepikan perbezaan politik dan membina atau melebarkan jambatan baru di Kundang. Jambatan kecil dan sempit berukuran 20 meter panjang itu yang merentasi Sungai Kundang merupakan jalan utama penduduk di sekitar Kundang untuk ke Lebuh Raya Kuala Lumpur, Kuala Selangor, latar. Bukan saja fasih berbahasa Melayu, Kuah Leong Sun, 65 tahun, malah mahir menulis tulisan Jawi. Leong Sun yang masih gigih berniaga mengusahakan perniagaannya yang rata-ratanya dikunjungi penduduk Melayu meskipun kini beliau diserang strok dan lumpuh sebelah tangan. Saksikan laporan ini. Hidup bercampur dengan masyarakat Melayu dan India membuatkan Leong Sun, pengusaha perniagaan batu nisan di Pekan Lama Kuala Selangor ini, mahir menulis Jawi. Menurutnya, minat menulis Jawi mendorongnya berguru dengan seorang ustaz yang sudi mengajarnya mengeja nama pelanggan yang menempah batu nisan. Beliau mengakui mengambil masa beberapa tahun untuk memahirkan diri menulis Jawi. Ada satu ustaz. Saya cara tanya dia punya nama. Dia dulu kerja pejabat agama sini. Dia hari-hari dia pergi kedai kopi. Dia cakap doktor dia, mana yang saya tahu dia tanya sama dia. Ini macam lah. Hari-hari tulis simpan lah sini. Itu saya. Jadi dapatlah itu Jawi tulisan. Pada sekarang lah. Hari kecil saya tulis lah.
Leon Son memberitahu hampir 70% pelanggan Melayu yang datang ke kedainya untuk menempah batu nisan tidak boleh menulis Jawi. Malah ada juga pelanggannya yang malu kerana tidak pandai menulis Jawi. Beliau turut melahirkan kebimbangan suatu hari nanti kemahiran menulis tulisan Jawi ini tidak dapat diwarisi generasi akan datang. Saya tengok akan datang kalau dia terlalu ubah. Ini memang habis. Sementara itu, Cik Ahmad Yun yang mengenali Leon Son lebih 40 tahun melahirkan rasa bangga terhadap kebolehan Leon Son itu memandangkan beliau satu-satunya pengusaha batu nisan berbangsa Cina di kawasan itu yang boleh menulis Jawi. Tapi dia seorang yang aku tahu. Lain tak ada. Tak ada. Patutlah Rumi aja lah. Kalau Jawi ni jarang. Dia seorang lah. Dia dah lama dia tanya lama pun dia faham dah, dia dah cam apa yang tulisnya. Selain batu nisan, Leon Son turut mengusahakan perniagaan membuat batu lesung dan peralatan berasaskan batu granik lain di pekan itu sejak berumur 18 tahun lagi. Perniagaan itu merupakan perniagaan turun-temurun daripada datuknya. Sekian dahulu laporan untuk N5 dari Selangor hari ini. Kembali semula kepada Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Sam dengan laporan lintas langsung dari Selangor sebentar tadi. Baiklah saudara, kita terus ke perkembangan yang lain. Kementerian Kesihatan KKM tidak akan berkompromi dengan kejadian keracunan makanan terutama melibatkan pengusaha dapur asrama, kantin sekolah atau kantin institusi pendidikan di negara ini. Tindakan penguatkuasaan seperti penutupan premis dan mengenakan kompaun akan diambil sekiranya pihak penguasa didapati tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Memandangkan serius kejadian keracunan makanan yang sering berlaku di premis terbabit kebelakangan ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM mengambil langkah kawalan susulan berterusan dan pemeriksaan rutin selain melancarkan operasi premis bersih di seluruh negara. Sehingga 30 Jun lalu, sebanyak 261 premis diarah tutup hasil pemeriksaan rutin terhadap 30,314 kantin sekolah dan institusi pendidikan serta 6,034 dapur asrama sekolah. Manakala melalui operasi premis bersih sehingga 7 Jun lalu, sebanyak 18 arahan penutupan premis dikeluarkan daripada 1,063 premis kantin sekolah dan dapur asrama yang diperiksa. 141 notis kesalahan turut dikeluarkan kepada pengusaha kantin sekolah atau dapur asrama sekolah yang gagal mematuhi. Semua pengendali makanan terbabit juga diwajibkan menjalani latihan pengendalian makanan dan mendapat suntikan vaksin anti-tifoid. Selain itu, KKM turut menjalin kerjasama rapat dengan Kementerian Pelajaran KPM termasuk memperkukuhkan syarat perjanjian kontrak pembekalan makanan bermasak dan semakan menu makanan yang berisiko tinggi. Orang ramai yang ragu-ragu dengan status keselamatan makanan boleh membuat laporan melalui laman web yang tertera. Kes terbaru keracunan makanan melibatkan dapur asrama berlaku di Sekolah Menengah Poh Lam, Lahad Perak, Khamis lalu. Melalui kenyataan serupa, Datuk Dr. Nur Hisham memberitahu siasatan awal mendapati ia berpunca daripada kari telur bagi menu tengah hari. 70 pelajar yang mengalami keracunan dipercayai dijangkiti bakteria Salmonella SPP. KKM juga menyebut beberapa kes keracunan makanan sebelum ini yang turut melibatkan asrama sekolah Sukan Malaysia Terengganu pada 24 Ogos lalu. Ia melibatkan 12 pelajar dan siasatan awal mendapati makanan disyaki adalah ayam masak merah yang juga mengandungi bakteria Salmonella SPP. Ini pula susulan laporan seorang wanita rakyat Malaysia berusia 47 tahun dipercayai pesakit pertama dijangkiti virus Zika di Singapura. Meskipun Kementerian Kesihatan Singapura telah mengesahkan kes itu sebagai kes jangkitan tempatan, namun Malaysia tetap mengambil langkah kesiapsiagaan dengan mempertingkatkan pemantauan di 2 pintu masuk utama di Johor Bahru. Risalah mengenai pencegahan jangkitan Zika juga akan diedar. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia KKM Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan berasingan berkata, kesiapsiagaan pemantauan itu termasuk menyediakan kumpulan paramedik di pintu masuk tersebut bagi menguruskan selanjutnya sekiranya terdapat pelawat yang menunjukkan tanda-tanda jangkitan Zika.
KKM telah mempergiat pemantauan serta langkah pencegahan dan kawalan vektor di semua pintu masuk antarabangsa negara termasuk pintu masuk jalan darat dari negara jiran bermula sejak Februari lalu. Bagi pelawat yang tiba dari negara-negara yang telah dijangkiti virus Zika, kad amaran kesihatan Health Alert Card akan diberikan sebagai panduan dan tindakan perlu. Selain itu, KKM juga memantau jangkitan virus berkenaan melalui surveilan makmal secara berterusan oleh Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK dan Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Menteri Kesihatan Gan Kim Yong dalam satu kenyataan memberitahu MOH dan NEA sedang bekerjasama untuk menjalankan kawalan vektor dan pemeriksaan ke atas penduduk yang mengalami demam dan ruam bagi mengurangkan risiko terus merebak. MOH dan NEA menyatakan memandangkan kes Zika dilaporkan di rantau ini dan kekerapan perjalanan oleh warga Singapura serta pelancong adalah tidak dapat dielakkan kes import Zika dilaporkan di Singapura. Ketika MOH dan NEA telah meningkatkan langkah berjaga-jaga, adalah dijangka lagi kes Zika mungkin dilaporkan kerana kebanyakan pesakit yang dijangkiti mungkin tidak menunjukkan sebarang tanda. MOH sedang menapasti mereka yang dikunjungi oleh pesakit termasuk anggota keluarga dan menjalankan ujian Zika ke atas orang lain yang tinggal dan bekerja di kawasan itu yang mengalami demam dan ruam. Ketika ini, 3 lagi kes yang disyaki 2 daripada keluarga yang tinggal di kawasan tersebut dan seseorang individu telah disahkan positif berdasarkan sampel air kencing. Sebagai langkah tambahan, semua kes jangkitan virus Zika yang disyaki akan diasingkan sementara menunggu pengesahan keputusan ujian darah. Sebanyak 5.4 juta ringgit dilaburkan bagi membangunkan Wan Bukit Senyum OBS di kawasan seluas 6.3 juta kaki persegi di Johor Bahru. Pembangunan itu melibatkan pembinaan kediaman mewah, pusat beli belah, hotel 5 bintang serta Pejabat Baharu Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJP. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Astaka Holdings Limited, Datuk Zamani Kasim, projek berkenaan antara inisiatif menjadikan Johor Bahru sebagai bandar utama kedua selepas Kuala Lumpur. Ia juga sejajar dengan wawasan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang ingin mengubah Johor Bahru sebagai bandar terkemuka negara. So all this development was conceived with extensive market studies that we have done, and then to position it, because we have started off with the iconic development of the Astaka, which is the tallest residential tower in Southeast Asia. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Pelancaran Pelan Induk OBS dan Majlis Pecah Tanah Menara MBJB disempurnakan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Projek OBS merangkumi 2 fasa iaitu pembinaan 2 blok kediaman mewah 65 dan 70 tingkat untuk fasa pertama yang sudah terjual 71% dan dijangka siap pada penghujung 2017. Fasa kedua pula melibatkan pembinaan menara MBJB, hotel 5 bintang, pangsapuri, pusat beli belah dan bangunan pejabat grade A disasar siap akhir 2019. Jelas Datuk Zamani, syarikatnya akan memulakan projek pembangunan bandar baharu di Pengerang dengan kerjasama syarikat tempatan. Projek di kawasan berkeluasan 363 ekar itu diterima baik berikutan pembangunan pesat di kawasan berkenaan selain kewujudan Pengerang Integrated Petroleum Complex Rapid. Saudara, bercakap mengenai kemerdekaan, antara tempat paling sesuai untuk dikunjungi ialah Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir yang menyimpan pelbagai maklumat mengenai rentetan sejarah kemerdekaan negara. Memorial 2 tingkat di Jalan Parameswara Bandar Hilir, Melaka berbaloi untuk dikunjungi kerana terletak berhampiran dengan tempat-tempat bersejarah lain seperti Kota Famosa dan replika Istana Kesultanan Melayu Melaka. Laporannya Muhammad Fahmi Muhammad Dia. Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan mengimbau sejarah perjuangan kemerdekaan menerusi pameran pelbagai bahan sejarah seperti dokumen, gambar, cenderamata, Kerajaan Akbar, pakaian rasmi, pen, keris, cop moho dan peti undi. Ia dipamerkan mengikut urutan peristiwa bagi memudahkan pelawat memahami liku-liku perjuangan kemerdekaan, antaranya menghadapi cabaran kuasa asing, kebangkitan semangat kebangsaan dan penubuhan Malaysia. Memorial Pengisytiharan telah dibuka
hampir lebih 30 tahun, di mana pada tahun 1985 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman merasmikan bangunan Memorial Pengistimewakan yang asalnya memorial ni daripada Melaka Clubhouse. Okey, hasil usaha sama daripada Kerajaan Negeri Melaka dan Arkib Negara Malaysia. Jabatan Kerja Raya telah dipertanggungjawabkan untuk orang kata mengubah suai daripada Melaka Clubhouse kepada Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Antara artifak yang bernilai kat sini antara salah satunya kereta rasmi yang digunakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Rahman yang ada di luar di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Selain itu ada beberapa dokumen yang ada tersimpan di memorial ini. Turut dipamerkan perjuangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu pada zaman pra-kemerdekaan, khususnya peranan parti-parti politik dan tokoh-tokoh seperti Dato' On, Tunku Abdul Rahman, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ibrahim Yaakob sehinggalah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan menerusi permuafakatan antara Parti UMNO, MCA dan MIC. Bagi mereka yang berhasrat ke memorial ini, ia dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 6 petang, kecuali Isnin. Penubuhan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini bukan sahaja bagi mengenang dan memperingati jasa dan pengorbanan para pejuang kebebasan dan kemerdekaan tanah air, malah menjadi rujukan kepada generasi hari ini menghayati perjuangan pemimpin terdahulu dalam menuntut kemerdekaan negara. Sekian laporan saya, Muhammad Fahmi Muhammadiah bersama juru kamera Khairul Nizam Hashim untuk RTM. RTM Kedah tidak ketinggalan turut menyemarakkan Bulan Kemerdekaan dengan memasang ratusan bendera Malaysia di premis dan di sekitar Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim, Jalan Kuala Kedah. Pengarah RTM Kedah Yasmin Yusof menyifatkan selain sama-sama meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2016, pemasangan bendera itu juga mampu menaikkan semangat patriotisme di kalangan kaki tangan. Kemerdekaan kita sejak tahun 1957 ni patut dipertahankan hingga ke akhir hayat kita dan sampai bila-bila, maknanya kita tetap dalam keadaan aman dan tidak ada perkara-perkara yang buruk berlaku kepada negara kita. Saya harap kita akan terus dengan keamanan. Sebanyak 60 aktiviti berkaitan kemerdekaan turut dirancang Radio Malaysia Kedah FM sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan. Antaranya pertandingan kuis patriotik, konvoi merdeka, lintas langsung Malam Merdeka dan program kemerdekaan bersama agensi kerajaan yang lain. Kami Kaki Tangan Kedah FM mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! 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 Di Labuan pula, program Duathlon Challenge 2016 menyerlahkan semangat sehati sejiwa penduduknya apabila mereka bersama-sama berkumpul menyaksikan acara berkenaan. Labuan Duathlon Challenge disertai seramai 459 peserta melibatkan acara larian sejauh 10 km dan berbasikal sejauh 35 km. Program tahun ketiga ini berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan disertai peserta dari dalam dan luar negara antaranya Brunei, Filipina, Afrika Selatan, New Zealand dan Sweden. Penganjurannya membantu mempromosikan Labuan sebagai destinasi sukan pelancongan yang popular dan berdaya saing serta bertaraf dunia. Hadiah wang tunai RM3,000 untuk Johan, RM2,000 naib Johan dan tempat ketiga RM1,500 untuk kelima-lima kategori yang dipertandingkan. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Senator Datuk Yunus Haji Kurus. Hadir sama Pengerusi Majlis Penasihat Perbadanan Labuan, Datuk Bashir Alias. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2016, pelbagai majlis diadakan untuk mendoakan kesejahteraan rakyat dan negara. Bagi masyarakat keturunan Sikh di ibu negara, Majlis Mohon Kesejahteraan dianjurkan di Kuil Gurdwara Sahib, Sentul. Menurut Presiden Pusat Majlis Gurdwara Sikh Malaysia, Hacharan Singh, acara seumpamanya diadakan saban tahun sejak 30 tahun lepas bagi mendoakan perpaduan dan keharmonian dalam negara. With the Merdeka is for the good of the whole country and we have prayed together for prosperity
unity, peace and harmony in the country. From the Sri Guru Granth Sahib says that this country has enjoyed peace and prosperity and it will continue to enjoy. And all the people will live together in harmony. Kira-kira 300 orang hadir di majlis berkenaan yang diadakan seawal pukul 11 pagi. Majlis umpamanya bagi masyarakat Kristian pula akan diadakan pada malam ini di Bukit Limau, Shah Alam. Di sebalik cubaan setengah pihak di dalam negara ini untuk memecah belahkan rakyat, orang luar pula melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang sangat bertuah kerana memiliki nilai perpaduan yang sangat tinggi meski hidup dalam kalangan masyarakat yang berbeza kaum. Bagi Muhammad Karif Abdullah dari Bristol, Britain, pemuda yang lebih popular dengan nama Mat Dan, nilai inilah yang membenarkan keharmonian dan kedamaian bertapak di negara ini. Justru itu, ia perlu dikekalkan untuk diwarisi generasi akan datang. Hasrat untuk berhenti berehat seketika di Pulau Kapas, Terengganu semasa penjelajahan beliau 7 tahun lalu bertukar menjadi cinta kerana terpaut kepada keindahan dan keharmonian yang ada di negara bertuah ini. Beliau teruja melihat keutuhan perpaduan dan kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Kena bersyukurlah kita boleh duduk macam ni lah. Macam kata tadi lah, mungkin dekat negara lain tak boleh jadi macam ni. Mungkin dekat sebab sini macam 3 agama, Islam, Kristian, Buddhism, Hindu apa, semua boleh duduk berharmoni lah. Mat Dang, 27 tahun, menjadi tumpuan menerusi media sosial kerana sangat fasih berbahasa Melayu, khususnya dialek Terengganu. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan yang bakal disambut beberapa hari lagi, beliau mengharapkan masyarakat negara ini bersatu mengekalkan perpaduan dan jangan benarkan ia dirobek oleh mana-mana mereka yang tidak bertanggungjawab. Malaysia dulu bagi saya tengok Malaysia dulu is berharmoni, variety, colourful, wonderful, beautiful, dan saya harap saya boleh duduk sini sampai bila-bila lah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Beliau sebelum itu menjadi tetamu menerusi program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Memang Jambatan Batang Sadong bakal dibuka Oktober ini dan sikap tidak mahu berhijrah serta terlalu memilih antara faktor pengangguran graduan tinggi di Sarawak. Perinciannya lanjut bersama dengan Abang Muasli Abang Abdul Samad di RTM Kuching. Sila Abang. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jambatan Batang Sadong kini hampir 99% siap dan dijangka boleh digunakan pengguna jalan raya pada 4 Oktober ini. Dengan kos lebih 211 juta ringgit dan sepanjang kira-kira 1.5 kilometer, Jambatan Batang Sadong merupakan jambatan terpanjang di Kepulauan Borneo. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, Hajah Nancy Shukri berkata, kerja-kerja penyiapan membabitkan kerja-kerja menyurap jalan dijangka siap pada 7 September. Kerja-kerja elektrikal termasuk pemasangan lampu pula dijangka siap pada 15 September iaitu sama tarikh sasaran untuk menyiapkan kerja-kerja pemasangan penutup berjalan kaki konkret. Hajah Nancy ditemui pemberita ketika meninjau kerja-kerja akhir ke atas jambatan itu di Batang Sadong hari ini. Beliau berkata jambatan itu akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam masa terdekat. Sarawak memerlukan perancangan yang komprehensif dalam memastikan kesemua venue sukan baharu serta yang telah dinaik taraf sempena pengelolaan SUKMA ke-18 Julai lepas tidak menjadi gajah putih. Menteri Sukan, Belia dan Solidariti, Datuk Seri Michael Manyin Jaung berkata kerajaan juga perlu mencari cara yang sesuai untuk memastikan fasiliti tersebut diselenggara secara konsisten walaupun memerlukan peruntukan kos yang tinggi. Ke arah itu, Kementerian Sukan, Belia dan Solidariti akan mengadakan dialog bersama badan-badan sukan serta persatuan-persatuan belia dalam masa terdekat untuk mencari kaedah sesuai dalam memastikan fasiliti sukan berkenaan digunakan sepenuhnya dalam merancangkan lagi pembangunan sukan negeri.
Sejumlah 400 juta ringgit telah dibelanjakan untuk projek pembinaan serta naik taraf terbabit termasuk pusat akuatik dan gelanggang squash di Kuching serta gelanggang badminton di Sibu yang bertaraf antarabangsa. Datuk Seri Michael Manyun berkata demikian kepada media selepas melancarkan pusat bowling Megalands di Kuching. Pusat yang bernilai 90 juta ringgit itu merupakan terbesar di Malaysia dengan 42 lorong dan ia antara venue sukan pada Sukma lepas. Terdahulu dalam ucapannya, beliau yang mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem memuji Persatuan Amatur 10 Pin Bowling Sarawak (ABAS) kerana berjaya menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri yang mendominasikan sukan bowling di peringkat kebangsaan sejak ditubuhkan 28 tahun lepas. Beliau juga mengucap tahniah kepada atlet bowling yang terlibat dalam Sukma ke-18 lepas kerana mengharumkan nama Sarawak dengan membolot 11 emas, 4 perak dan 1 gangsa, suatu rekod yang sukar untuk dipecahkan. Sikap yang terlalu memilih serta tidak mahu berhijrah antara faktor yang dikenal pasti berlakunya pengangguran 10 hingga 15,000 graduan di negeri ini. Menurut Menteri Muda Pembangunan Tenaga Kerja dan Latihan Datuk Len Talif Saleh, antara sektor yang memerlukan graduan berhijrah ke kawasan luar bandar ialah bidang pertanian dan peladangan dan ini telah menyebabkan pihak syarikat mengambil tenaga kerja luar bagi mengisi kekosongan jawatan yang ada. Selain itu, kurang penguasaan bahasa Inggeris, kemahiran komunikasi dan ijazah kurang sesuai dengan kehendak industri juga menyumbang kepada meningkatnya jumlah pengangguran dalam kalangan graduan. Datuk Len berkata pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan negeri untuk mengurangkan jumlah ini. Ini termasuk memperkenalkan program latihan pengukuhan graduan Sarawak atau GATS untuk membantu para graduan di negeri ini. Melalui program ini, graduan akan ditempatkan di syarikat terpilih bagi mendapatkan pengalaman dalam industri selain turut diberi allowance oleh kerajaan negeri dan syarikat berkenaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program kesedaran latihan dan perindustrian siri kedua di University College Teknologi Sarawak UCTS Sibu. Program 3 hari itu disertai 100 orang pelajar dari sekitar wilayah tengah Sarawak. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tingkatan 5 dalam industri seni bina melalui latihan dan bengkel supaya pelajar ini dapat mempersiapkan diri dalam memilih laluan kerjaya dan pendidikan dalam bidang berkaitan dengan pendidikan teknikal dan vokasional selepas menduduki SPM. Sementara itu menyentuh mengenai masalah kekurangan pemandu bas dan operator peralatan industri berat di Sarawak, Datuk Len berkata beberapa langkah akan diambil bagi mengatasi isu itu. Antaranya ialah memberi pendedahan awal mengenai kerjaya pemandu bas dan pengendali peralatan industri berat kepada anak-anak muda di negeri ini memilih kerjaya tersebut. Bagaimanapun beliau berharap pemain industri mengkaji semula insentif atau gaji agar lebih menarik mereka menyertai kerjaya tersebut. Beliau yang juga pengurusi tabung gagasan ekonomi anak bumi putera Sarawak tegas menambah pihaknya juga akan menyediakan latihan kemahiran untuk mengisi kekosongan pekerjaan ini selain berusaha untuk memudahkan pinjaman pelajaran pelajar yang mahu menyertai latihan berkaitan yang dikatakan menelan belanja yang tinggi. Yeah, it is quite costly too. So that's why we are looking at ways and means bagaimana PT-PTN can provide some loan to these people who want to train as a bus driver or tractor operators and whatnot, ataupun bagaimana human resource development fund that can be utilized. So we are looking into those possibilities now. So konsert musical The Sound of Music 2.0 yang diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching malam tadi ternyata berjaya memukau perhatian lebih 2,000 penonton yang hadir. Konsert anjuran Yayasan Jantung Sarawak dan Plaza Merdeka Holdings Sdn Bhd dengan kerjasama Kelab Rotary Kuching Central itu bertujuan untuk mengumpul dana membiayai kos pembedahan pesakit jantung di Sarawak. Pengasas Jantung Sarawak yang juga isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu berkata, konsert juga mampu menjadi platform kepada beliau menghargai muzik klasik dan moden selain memberi peluang kepada pemuzik muda bertukar pengalaman dan mengenali genre muzik antarabangsa. Konsert musikal itu disertai seramai 116 pemain muzik dan penyanyi daripada Orkestra Win Sekolah Menengah Sains Kuching, Sains Kuwins, penggesek violin Nisa Adina serta penyanyi berbakat dari Korea Selatan Song Bong Choi. Ia turut menampilkan persembahan istimewa daripada South Norfolk Youth Symphony Band SNYSB, yakni kumpulan antarabangsa yang pernah mengadakan pertunjukan di Royal Albert Hall.
Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem antara tetamu kenamaan yang hadir menyaksikan konsert musikal itu. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Abang Muasili dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Pesta Buah-Buahan Tempatan Anjuran Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA memberi ruang terbaik promosi Raja Buah ke peringkat antarabangsa. Laporannya bersama dengan Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Syedi. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) akan mengadakan sambutan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2016 Oktober ini di Kemaman. Fokus utama program adalah persediaan menghadapi bencana dan meningkatkan kesedaran risiko nyawa serta harta benda. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri yang juga pengarah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam E. Rahman, pihaknya akan merangka pelbagai aktiviti untuk diisi sepanjang program berkenaan. 8 buah daerah akan terlibat dalam memberi pendidikan kesedaran awal, program agensi bersama masyarakat, persiapan menghadapi bencana dan program pasca bencana. Program juga akan melibatkan agensi penyelamat lain termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Immigration, Rela dan Med Malaysia. Hasrat daripada pihak pucuk tertinggi kepimpinan negara dan juga NADMA supaya di dalam kalender bulan 10 tu akan ada setiap programnya. Hari ini ada ceramah ini, hari berikutnya ada latihan, hari seterusnya. Dan kita harapkan berlakunya agar benda ni akan dihebahkan di seluruh negara, bukan saja di Terengganu, supaya rakyat, komuniti dan juga akar umbi di bawah sana tahu dan juga alert mengenai kesiapsiagaan nasional ni. Bercakap kepada RTM di Kuala Terengganu, beliau berharap program dapat meningkatkan tahap persediaan masyarakat selain kesiapsiagaan antara agensi, kerajaan pusat dan negeri. Musim buah durian di negeri ini dimeriahkan dengan penganjuran Pesta Buah-Buahan Tempatan Anjuran Agropolis UNIZA di Kampus Tembila Besut. Pelbagai program dan pameran mewarnai pesta yang berlangsung selama 2 hari di dataran Fakulti Informatik dan Komputeran kampus berkenaan. Menurut pengarah Institut Kajian Pengeluaran Makanan dan Inovasi Makanan UNIZA, Dr. Abdul Jamil Zakaria, pesta dianjurkan bagi memperkasa hasil pertanian terutama buah durian untuk dieksport. Jadi di sini petani kita tak tahu nak menilai kualiti durian. Dia tengok merah sikit, ulah besar sikit, bagus. Tetapi dari segi iranya, teksturnya mungkin tak baik. Jadi kita cuba buat pertandingan supaya petani dapat bayangkan macam mana ciri-ciri durian terbaik. Contohnya durian tu mesti warna dia kuning, tua ataupun merah bata dan sebagainya. Antara yang menarik tumpuan adalah pertandingan durian dan demonstrasi cantuman benih durian selain promosi kajian madu lebah dan kelulut yang diusahakan UNIZA di ladang apresiasi berhampiran kampus berkenaan. Bagi Jabatan Pertanian pula, mereka mempromosikan aiskrim melon manis yang ditanam di kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan Tok Dor dekat Besut. Buah off-grade ni buah yang tak ada nilai. Buah tak ada nilai, kita upgradekan dia jadi aiskrim lah. Lebih bernilai lah. Untuk dapat rasa, walaupun buah ni buah upgrade, kita dapat rasa kita buat aiskrim tu lah. Tujuannya untuk memberi pendedahan awal kepada murid-murid mengenai perundangan dan persekitaran mahkamah selain melatih kemahiran berkomunikasi di khalayak ramai. Itu antara objektif penubuhan Mood Court di Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir, Kuala Nerus. Lebih membanggakan, penubuhannya adalah yang pertama seumpamanya di negara ini. Kemudahan di Mood Court ini secara tidak langsung membantu pelajar membiasakan diri dengan persekitaran tempat kerja sebenar yang diperlukan dalam bidang undang-undang.
Guru Besar Sekolah Ahmad Suhaimi Said berkata, kes di Mahkamah Olok-Olok dikendalikan oleh murid-murid sendiri. Semua hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah pula berunsur mendidik, membaca buku di perpustakaan dalam jumlah tertentu dan membaca surah Yasin dalam tempoh masa ditetapkan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah. Seperti mana bilik TV, bilik radio, semuanya adalah untuk mencongkir bakat murid dalam bidang kewartawanan dan mentingkatkan kemahiran berkomunikasi. Dan kalau kita lihat yang tadi kita ada bilik mock court yang pertama, kita kira yang pertama di sekolah rendah di Malaysia ini, dia merupakan salah satu tempat yang mana kita lihat dia boleh menonjolkan ataupun memberi motivasi dari segi minat pelajar-pelajar ini, dari segi kerjayanya untuk menceburi bidang perundangan. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Anugerah Penilaian Pusat Sumber Sekolah PSS Peringkat Kebangsaan 2016 di Kuala Terengganu. Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir mewakili Terengganu dengan menampilkan 17 projek inovasi. Selain moot court, sekolah tersebut turut mempunyai Stars TV, Radio Stars dan penggunaan QR Code Taman Herba. Jabatan Penyiaran Terengganu turut bekerjasama membekalkan kepakaran, menyediakan Stars TV dan Radio Stars selain pendedahan kerjaya dalam bidang penyiaran. Menjelang 31 Ogos, pelbagai program dianjur bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan Negara. Di Kuala Terengganu, 300 pengayuh menyertai program Merdeka Fun Ride 2016 menterjemah tema program Sehati Sejiwa. Program dianjurkan Konsortium Perumahan Rakyat Terengganu Sdn Bhd Korporat, kumpulan anak-anak syarikat kerajaan negeri dengan kerjasama Kayuh Bike Club Terengganu. Merdeka! Merdeka! Peserta perlu menghabiskan jarak 25 km melibatkan laluan jalan raya dan trek berbukit sekaligus menguji kekuatan fizikal dan mental serta semangat kerjasama. Bagi mereka, program dilihat amat positif. Sambil kita menyambut sebelum Merdeka ni, kita menyambut Merdeka Fun Ride untuk semua event ni. Tapi saya amat banggalah sebab hari ni kita nampak semua rider ada. Chinese ke Malay ke India ke, semua bangsa ada. Saya bersemangat kerana Hari Merdeka tiba. Cakap macam ni. Cabaran ni rasa susah. Cabaran tak susah mana. Saya rasa boleh buat lagi semangat untuk yang lain. Mencabar jugalah dia punya perjalanan dan juga trek-trek yang disediakan tu memang mencabar. Dan bertepatan dengan tema Sehati Sejiwa, hari ini kita dapat semua grup-grup bikers daripada pelbagai nama dapat berkumpul sekali untuk sama-sama menjayakan aktiviti Kayuhan Merdeka ini. Para peserta kemudian diraikan pihak korporat dengan penyampaian cenderamata dan cabutan bertuah. Sekian paparan berita dari RTM Terengganu. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Syedi dengan laporan lintas langsung dari Kuala Terengganu. Bagi mengetahui laporan cuaca di seluruh negara, terus sahaja bersama dengan Pegawai Jabatan Meteorologi iaitu Arif Adnan. Silakan Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada paparan angin. Secara amnya, angin bergerak dari arah barat-barat daya, berentasi rantau negara kita dengan kelajuan kurang dari 30 km sejam. Sehubungan itu, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia buat masa ini. Walaupun begitu, amaran ketampakan rendah masih lagi dikekalkan melibatkan kawasan perairan Melaka dan Johor Bahru. Amaran berkuat kuasa sehingga 29 Ogos 2016 dan keadaan ini berbahaya kepada kapal-kapal yang tidak mempunyai navigasi pelayaran. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej gemar radar. Pada ketika ini, hujan beserta ribuan petir di satu dua tempat sedang berlaku melibatkan negeri Kedah, Pelopinang, Perak, Pahang, Terengganu, Johor dan Negeri Sembilan. Hujan beserta ribuan petir yang berlaku dijangka akan berangsur-angsur menjelang lewat petang nanti. Hujan beserta ribuan petir di satu dua tempat turut berlaku melibatkan negeri Sabah iaitu di bahagian Sandakan, Pedalaman dan Pantai Barat serta di negeri Sarawak iaitu di bahagian Limbang, Kapit, Miri, Bintulu dan Sibu. Hujan beserta ribuan petir yang berlaku dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam. Sebelum berakhir, kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama.
Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.